لك بنعمتك وأبوء بذنبي إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedaya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Kita berada di dalam ketaatan yang di mana padanya itu tuntutan yang paling utama di dalam Islam, iaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Dan kita berada sekarang ni di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, taman-taman syurga. Dan kita berada pada awal hari umat Islam, iaitu Maghrib. Hari yang pertama bagi umat Islam itu adalah Maghrib. Sesungguhnya menjaga permulaan itu sangat memberi kesan kepada pengakhiran. Walaupun perakhiran itu kadang-kadang dikaitkan tentang tidak dilihat pada permulaannya bagaimana, berakhirnya macam mana, itu yang ditentukan. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang itu yang Allah nak pilih dia pengakhiran yang baik, sudah pasti Allah akan berikan dia peluang untuk bermula kembali dengan baik. Maka permulaan itu penting. Sebagai contoh, kalau kita lihat kehidupan itu umpama perlumbaan. Hidup ni laju mas sekalian. Ajilah sifatnya, tergesa-gesa. Semua orang nak cepat, nak segera, tak ada nak lambat-lambat. Makin lama makin laju semua benda. Kalau internet tu dah pergi kepada 5G dah. Dulu 4G, 3G, sekarang 5G. Lagi laju. Jadi kita boleh nisbahkan kehidupan ni perlumbaan. Perlumbaan seperti sebagaimana sprint test 100 meter. Maka kita lihat, kita tengok dan kita lihat pada permulaan dia itu penting. Get set di garisan permulaan, sedia mula. Jadi kalau permulaan itu terpucit, habis. Susahlah nak kejar sebab dia perlumbaan yang laju. Jadi apabila Allah pilih kita berada pada setiap awal hari, yakni Maghrib, kita berada di rumah Allah, ini bukan kerana kita ada masa
Tapi kita diadakan masa itu oleh Allah. Allah pilih kita, syukurlah. Di saat orang tengah sibuk-sibuk, mas sekalian nak balik rumah, bukan senang. Dua waktunya kita kena jaga ni. Dalam solat tu, dua solat, ini wusta, subuh dan asar. Kalau dilihat pada kedudukan solat ni mas sekalian, kedudukan dia, asar ni kira penutup Zuhur, asar. Kalau bermula pada subuh, Zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita ingat isyak penutup, asar ni penutup mas sekalian. Asar penutup, maghrib permulaan. Maka kalau kita lihat daripada subuh, Zuhur, susul 5 waktu lah. Subuh, Zuhur, asar tengah-tengah, maghrib, isyak. Dipanggil wusta, tengah-tengah. Jadi yang tengah ni boleh jadi jatuh ke kanan atau ke kiri. Kena jaga. Dan asar ni dikaitkan dengan masa, demi masa. Dan masa tu pula bukan sekadar demi masa, tapi Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu semua rugi. Semua manusia rugi. Daripada awal pagi kita ataupun daripada maghrib ni, isyak, kalau kira pada maghrib, kiraan waktu solat maghrib, isyak, subuh. Nampak? Subuh jadi tengah, asar, subuh, zuhur, asar. Nampak? Jadi tengah. Subuh di tengah boleh. Tapi kalau kita kira daripada subuh, celik mata subuh, kita ingat subuh tu hari permulaan dah. Subuh tu mana pertengahan. Tapi kan dia kira daripada celik mata gitu, celik mata kira subuh, zuhur, asar. Asar ni tengah ni jaga. Sama ada jatuh ke kiri atau ke kanan. Kanan, yamin, dikaitkan dengan kitab, menerima dengan amal tangan kanan. Keberuntunglah. Bagaimana nak disebahkan ini sekalian? Bertepatan dengan perbahasan kita pada malam ini, menyambung masih bincangkan kita perbahasan kita hakikat kehidupan, tafsir kehidupan, bersandarkan kebenaran. Topik kehidupan ni mesti kita kena kuasai di akhir zaman, mesti ditafsir semula. Jadi tidak boleh dibiarkan dengan hanya pandangan-pandangan mengikut pada pengalaman dan keadaan. Kelak nanti dia akan jadi banyak perbincangan lebih kepada falsafah nanti. Bila orang sebut inilah hakikat kehidupan kita, banyak kepada kesedihan, dia cuba guna perkataan itu sebenarnya tidak tepat. Hakikat kehidupan kita bukan disebahkan pada perasaan. Hakikat kehidupan kita disebahkan kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kita kena kaji. Dan antara yang perkara mesti dikaji adalah kehidupan. Sebab ini dipertanggungjawabkan kepada kita, yakni Allah hidupkan kita. Di dalam kehidupan baru ada banyak taklif-taklif yang lain, tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Maka di dalam tanggungjawab-tanggungjawab itu perlukan ilmu pada setiap tanggungjawab itu. Tapi pada usul yang besarnya kehidupan. Gagal memahami kehidupan, maka gagallah dalam menterjemahkan amalan. Kerana amalan itu berkait rapat dengan cara kehidupan kita. Bagai contoh solat. Allah kata apa? Solat, orang yang solat tapi dia celaka. Kenapa? An solatim sahu. An. Pada solat itu dia lalai. Pada, bukan fi. An. Yakni pada solat tu nak mengerjakan solat, dia terhijab ataupun terhalang dari kesibukan dunia dia, hidup dia. Menyebabkan dia terleka zuhur, Allah nak asar dah. Nampak? Ujung-ujung dia buat. Rapat dia. Kadang-kadang dia bawa pada jamak tak payah terus tentang. Kita nampak mudah mas sekalian kalau kita buat checklist, ramai yang tak jaga solat. Paling ringan nak meninggalkan solat. Dan paling berat nak jaga solat. Dialah yang paling ringan, dia yang paling berat. Bila paling berat mudah ditinggalkan. Mana yang paling ni berat nanti angkat. Yang berat pun ditinggalkan, yang paling ringan pun kena tinggal juga. Hati-hati dua-dua tu duduk sekali kat solat. Berat. Wa innaha lakabiratun ila ala khashiin. Berat. Jadi
Solat ini padanya ramai orang yang terleka dengan kehidupan, kesibukan. Kerana makan tinggal solat, qada kadang-kadang. Tinggal pun ada. Kerana kerja tinggal solat. Kerana sibuk tinggal solat. Melambatkan solat. Sedangkan solat itu satu pekerjaan. Pekerjaan utama kita solat lah. Kemudian sementara menunggu solat, kita dah solat isyak, dah solat maghrib, buatlah kerjaan yang lain pula, amalan. Dia panggil amal kan. Buatlah amalan lain pula sementara itu. Kalau tidak, kita solat 50 waktu, 50 waktu. 50 waktu kalau kita bahagikan 24 jam, setiap setengah jam waktu solat. Memang tak buat apa. Setiap setengah jam. Kita yang gap sejam 2 jam pun kelang kabut rasa. Ini kan setiap setengah jam waktu solat, tak buat apa. Atas rahmat Allah Ta'ala, Allah dan asbab bagi Nabi Muhammad SAW ni Isra Mi'raj dah nak masuk kejap dah Rejab dah gitu kan. Negotiate Nabi SAW sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu pun kadang-kadang kita tak boleh nak capai juga. Kerana apa? Kehidupan. Satu, kelalaian sebab kesibukan dunia. Yang kedua, ra'un, nak menunjuk-nunjuk. Nampak? Kehidupan juga. Solat yang nak menunjuk-nunjuk. Macam mana istilah solat yang nak menunjuk? Baik, solat ni imaduddin, tiang agama dan kepala bagi amalan yang lain. Kita terjemahkan tunjuk ni pada orang. Setiap hasil amalan kita nak nampakkan di dunia ni. Contoh, asbab kita suka bersedekah, akhirnya harta kita banyak, jadi orang pun nampak. Asbab kita jaga solat awal waktu, akhirnya anak kita dengar cakap, orang pun tanya. Asbab kita pandai gitu gini-gini, anak kita baik, orang tanya. Nampak? Amalan yang kita lakukan, kesan dia nak nampak kat dunia dan orang nampak. Berseri wajah aja tengok, ni berkat jaga wuduk sebenarnya. Habis. Tu rukun solat. Sebab apa? Kehidupan dia tak nampak dalam solat kita riak. Susah nak nampak, macam mana nampak kita riak dalam solat? Orang tak tengok. Nak tunjukkan siapa tengok solat. Time bila riak berlaku? Kehidupan. Banyak konten-konten yang cuba kaitkan dengan agama, mengislamisasikan konten. Akhirnya dengan sekian-sekian amalan, dunianya berkesan. Dengan sekian-sekian amalan, dunianya nampak seperti diberkati. Berkat pada amalan ni diukur dengan dunia bertambah. Salah. Ingat, bisnes menjadi, duit banyak, anak banyak, tak sakit-sakit, dia sangkakan berkat daripada amal. Belum tentu. Dia tidak dinisbahkan begitu. Itu ra'un. Jadi apa yang saya nak sampaikan, bahayanya kehidupan ni kalau kita tak perhatikan kefahaman kita dan menyebabkan seluruh amalan boleh jadi debu bertebangan. Belum cerita lagi mengumpat dalam kehidupan juga. Beramal punya banyak ni, zaman sekarang, akhir zaman ni cukup takut mas sekalian. Mudah untuk mengata dengan medsos yang ada sekarang. Nak mengata ni mudah. Kita beramal penat-penat, tiba-tiba mengata orang. Dosa dia mari kat kita, pahala kita pergi kat dia. Ya Allah, ruginya. Rugilah Allah. Muflis Nabi kata. Siapa yang muflis itu? Yakni yang ada amalan tapi tiada pahala. Mana pergi pahala yang banyak-banyak? Bubuh ke orang yang dia kata pula. Sehari macam-macam isu berlaku dalam kehidupan. Yang rumah tangganya lah, yang itunya lah, yang ininya lah, mengata. Ya Allah, habis pahala. Itu dalam kehidupannya mas sekalian. Sebab itu kehidupan ini perlu diperhatikan dengan sehalusnya, dengan sebenar-benarnya, agar kehidupan kita ini tidak menjadi asbab kepada amalan kita rosak. Jadi maka dengan itu wujudlah perbahasan hakikat kehidupan. Macam gitu.
Yang padanya itu kita nisbahkan kehidupan ini bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jaga kehidupan? Jaga dengan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk membetulkan kehidupan. Yakni betulkan perangai kehidupan. Yakni cara mana kita nak ikut? Sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini kita ketengahkan. Kita jangan terlepas pandang dalam kita belajar agama, kita terlepas pandang bahawa agama itu membawa kepada penterjemahan perangai, akhlak. Agama itu, yakni Islam, terjemahannya adalah perangai. Tidak dinamakan dia Islam kalau perangai dia tidak betul. Sehingga Nabi SAW sabda mafhum hadis, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah Muslim yang orang terselamat daripada lisan dia, daripada mulut jahat dia, dan daripada buruk perangai dia, tangan dia. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Nampak Nabi rujukkan kepada perangai. Dan ia menjadi penyebab kepada terfitnahnya Islam itu sendiri apabila kata-kata tidak dijaga. Walaupun kita nak menegakkan kebenaran, tetapi kita meremehkan setiap orang yang kita nak sampaikan itu, tak boleh. Dan tangan kita ini banyak digunakan untuk mengkhianati, menzalimi, menyebabkan hak-hak orang itu tidak dijaga. Kita mengambil sambil lewa, oh tak boleh mas sekalian. Itu Islam. Sebab tu terpesonanya Islam di zaman Nabi SAW, dan kita nak bawa perkara itu adalah kerana kepribadian. Sehingga kan Islam itu membawa kepada satu keadaan yang kesejahteraan. Jadi kalau duduk orang Islam ni terjaminlah. Boleh kata duduk orang Islam terjamin. Sebab tu Nabi SAW itu digelar Al-Amin. Orang percaya kat Nabi. Rupanya Allah nak jadikan Nabi itu, Nabi SAW gelaran sebelum tu Al-Amin, nak jadikan Nabi, Rasul. Memang sifat orang Islam, sifat yang dipercayai. Bagi barang terpelihara, kalau bagi rahsia dijaga, dia tak buka. Kalau kata aku cerita kat kau je, dia punya kawan ni dengar, kawan ni pun cerita, aku ceritakan kau je ya, 10 orang dah aku ceritakan kau dia. Punya buka rahsia, tak boleh. Kalau dah kata janji, ya kat dia je dah habis. Mungkin dia nak luah ajak cerita ke apa ke, tapi kadang perkara itu dia khianati. Baik, maka dinisbahkan dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita kaji kehidupan. Bila sebut kehidupan, kita nisbahkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan ini formula yang paling sempurna. Sebab kalau kita lihat jemaah sekalian, di luar sana banyak perbahasan tentang motivasi sebagai contoh, membawa perbahasan-perbahasan tentang nak membina kehidupan, nak membina segala apa perkara dalam hidup ini. Banyak sandaran-sandaran yang kita lihat kepada teori-teori barat, dilihat pada keadaan manusia, dilihat pada perangai manusia, buat kajian, tapi lupa nak melihat kepada siapakah yang paling sempurna hidup ini, Nabi SAW. Kalau kita nak kaji tentang kehidupan, kaji yang paling sempurna. Jadi sebab itu formula kepada kehidupan ini tidak perlu lagi kita tercari-cari, kerana kita sudah ada qudwatun hasanah, Nabi SAW. Maka kalau kita lihat perbahasan ini, kita dah masuk pada perbahasan yang usul yang keempat, dan habis perbahasan dah ni, tabligh. Susunannya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Bagaimana kita aplikasikan sifat wajib bagi Nabi SAW ini adalah dengan kita merujuk kembali kepada setiap sifat ini, setiap sifat yang ada, kemudian kita olah dia, kita syarahkan, kita ambil kepada perbahasan sebagai contoh fatonah, yang perbincangan yang lepas, kebijaksanaan, dan kita lihat apakah yang boleh dikaitkan dengan kebijaksanaan itu. Yakni kalau kita lihat Nabi SAW itu bijaksana dari segi karakternya, dari segi kata-katanya, dari setiap segi perwatakannya, semua bijaksana. Malah ada hadis Nabi SAW, bila kita lihat bijaksana itu dikaitkan dengan adalah apabila membawa hidup ini, al-qayyis, kata Nabi SAW, mandana nafsah, yang membawa, yang mempersiapkan dirinya, amila lima ba'dal maut, amalan untuk selepas kematian. Jadi kita boleh nampak kat situ,
kebijaksanaan ini bukan diukur hanya dengan kebendaan, tapi kebijaksanaan itu diukur dengan sesiapa yang Allah pilih untuk melihat dunia dia terus nampak hasil akhirat sana. Ini tak semua orang terpilih. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi, yang kita boleh ambil iktibar. Dalam satu hadis Nabi SAW, satu riwayat yang panjang tentang bagaimana satu keadaan Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah SAW di tempat itu, di mana waktu ketika itu Nabi SAW mengasingkan diri dari isterinya. Ia melihat Rasulullah SAW di tempat itu, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW berbaring di atas kerikil, batu kerikil sebagai tikar. Nabi baring atas batu kerikil sebagai tikar, baring atas batu. Tak. Sedang di rumah itu tidak terdapat apa pun kecuali secuil daun salam, secuil daun salam yang tergantung. Tak ada apa-apa kat bilik Nabi itu. Waktu tu Nabi berasingkan diri dan tempatnya Nabi duduk itu tak ada apa. Maka satu secuil sikit daun salam tergantung. Dan ketika itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka kedua mata Umar di dalam ini berlinangan nak menangis. Ini pun saya nak kait dengan kaedah kehidupan yang salah. Ramai orang suka mainkan perasaan menangis. Anak lagi terbaru ni terlintah lagi kempen buku, satu buku tu saya tengok dia punya view dekat 1,350,000 lebih. Tak tahulah sekarang berapa. Dia mempromosikan tangisan, menangis, promosikan tangisan pada seorang ibu. Dia kata manusia pada perasaan, inilah hakikatnya. Dia guna perkataan inilah hakikatnya. Ibu-ibu ni menangis, meratapi. Dia balik rumah tengok muka anak, tengok muka suami, lalu menangis. Dengan kekuatan itulah dia melakukan pekerjaan. Nah, kita tengok cerita ni bagaimana Nabi menangani Sayyidina Umar Khattab menangis. Tengok Rasulullah SAW baring atas batu kerikil. Saya nak kaitkan dengan bijaksana. Mas sekalian, lihat. Maka Sayyidina Umar Khattab pun berlinang air mata. Lalu beliau berkata kepadanya, "Hai Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Nabi tanya. Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar," ini pemimpin Rom, Kisra dan Kaisar menikmati apa yang mereka miliki, sedangkan engkau adalah yang dipilih Allah di antara makhluknya. Maka beliau berkata, Nabi jawab, Sayyidina Umar Khattab menangis. Yalah, wajarlah kalau kita tengok Nabi duduk kat tempat susah menangis. Kita nangis tengok, ya Allah, susahnya Nabi kan. Ini satu perkara yang mesti ditanamkan dengan dalam faham bersungguh, supaya perkara ini saya tengok mutakhir ni sangat tertipu dengan perasaan. Tengok Nabi jawab apa? "Au fi syakkin anta ya ibn Khattab?" Apakah kamu masih ragu, hai putra Al-Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu merupakan kaum yang kesenangan mereka didahulukan dalam kehidupan dunia. Tengok Nabi cakap kat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis, ditegur Nabi, apa kamu masih ragu? Patut Nabi ingat kita, dan Nabi pun manusia ustaz, pasti kadang mesti cakap macam begini katanya. Sabarlah Umar katanya. Inilah permulaan agama memang susah. Sabarlah nak, mak kena kuat katanya. Mak kena ini. Bertentang dengan sifat Nabi SAW. Nabi terus, "Au fi syakkin anta ya ibn Khattab." Kamu masih ragu?
Apa maksudnya? Tempat kita bukan di dunia ini. Jadi tak usah jadikan dunia tempat tangisan kerana ketiadaan benda. Tengok, syadid, mantap. Jangan jadikan segala tanggungjawab seorang ibu sebagai contoh sebab perkara yang boleh menjadikan linangan air mata. Banyak benda lain yang patut nangis. Yang ini sebab dosa, bukan sebab tanggungjawab kita. Kita buat je tanggungjawab kita. Mohon kepada Allah kekuatan, habis. Tak perlu nak dipermainkan lagi. Perasaan Nabi stop kat situ. Apa kamu masih ragu ya Abu Khattab? Oh, nampak. Kita nangis-nangis kat dunia ni masih ragu ke? Tu kalau kita ambil. Kerja-kerja seorang suri rumah, buat kerja rumah, penat, menangis, masih ragu ke dengan pahala? Ayat ni. Sedangkan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Amalan. Nampak ni. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling zuhud di dunia ini. Padahal dia mempunyai kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dunia tersebut. Nabi SAW, sehinggakan tahap senang Nabi, kita jangan salah faham menyingkapi kehidupan Nabi yang susah itu. Nabi susah bukan kerana susah sebagaimana kita faham susah, tapi Nabi memilih untuk susah. Sebab apa? Sebab antara hikmah yang kita boleh faham, Nabi nak bagi tahu walaupun susah, Nabi menggambarkan situasinya tenang. Nabi nak ajar kita. Nabi ni ada mukjizat, boleh minta apa saja dengan Allah, makbul. Bukan kata permata dunia, permata syurga boleh datang. Setiap kali beliau mendapatkannya, beliau menafkahkannya dan membahagikan kepada hamba-hamba Allah. Dan Nabi lah yang mengasaskan Baitul Mal. Nabi ini dalam keadaan nampak susah, memilih untuk susah, kerana kebanyakan yang berada dengan Nabi itu susah. Tapi Nabi kaya raya. Sebab apa? Sebab Nabi ada harta rampasan perang, ghanimah, 1/3 harta daripada setiap rampasan perang Allah dan Rasul. Dalam satu ayat dalam surah At-Taha 131, ayat daripada hadis tadi, sebenarnya kita nak baca daripada surah Taha 131, terjemahan larangan. Orang yang bijak ni, dia tidak tengok dunia dengan dunia. Orang yang bijak tengok dunia dengan akhirat. Jadi kalau nak dibandingkan susah dunia, nampak akhirat, kita tak heran susah dunia. Akhirat lagi susah. Kalau nampak senang dunia, banding dengan akhirat, akhirat lagi senang. Jadi kita kat dunia ni, ya menikmati sajalah. Ada nikmat disyukuri, diuji kesusahan, kita sabar. Dia begitu cara dia. Tapi satu larangan, yang mana hari ini pun masyarakat dalam kehidupan terlepas pandang perkara ini, saya kira begitu. Yang tadi kesedihan dipromosikan. Ingat mas sekalian, jangan terpengaruh dengan kata-kata kita pada perasaan juga. Memang kita ada perasaan, tapi bukan untuk dimainkan perasaan itu dengan tangisan, air mata menangis kerana kepenatan dunia ini, kekurangan dunia ini, kesakitan dunia ini. Nabi tidak menangis kerana itu. Dah terbukti hadis yang kita baca tadi. Kisah ini masyhur dalam hadis sahih. Setiap lagi Nabi bagi satu keyakinan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ianya merujuk kepada surah Taha 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ni ayat ni. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Ayat tadi, cuba tengok hadis tadi, bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu cuba melihat, membandingkan Nabi dengan putera Rom, Kisra dan Kaisar. Tengok Nabi pilihan Allah, susah baring atas batu kerikil, bangun berbelak-belak, berbekas-bekas. Sayyidina Umar Khattab hampir-hampir menangis. Nabi pun terus kata, "Au syakit, kamu masih ragu?" Terus tersentak. Tak jadi nangis kan? Kesat balik lain mata. Apa ada larangan je mas sekalian? Apa larangannya?
jangan kamu tujukan mata dalam tafsir Ibn Katsir ni meletakkan bahawasanya jangan kamu gembira sangat tengok orang-orang mereka itu mendapat dunia. Zahratud dunia. Sebagai apa untuk dunia ni? Dapat dunia untuk apa? Hari ni kita faham apa Mas sekalian? Ada satu keadaan tu, dia ni buat konten tapi cerita pasal doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kata apa? Nak tak saya kongsikan doanya, kalau diamalkan kita akan dapat harta, rezeki yang melimpah ruah katanya. Saya pun tunggu apa cerita tu. Rupanya doa surah As-Sad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuan-tuan baca doa ni, memang maksud dia memang Nabi Sulaiman AS minta kerajaan yang tiada tolok bandingnya. Terima sekalian. Belakang dia buat konten tu kereta Mustang. Yang bercerita orang perempuan. Dia bagi tahunya dengan ayat itu dia amalkan, menunjukkan Allah bagi kita Mustang, rumah besar, bisnes maju. Baik. Memang dia amalkan tu, ya Allah bagi, tapi apa yang dia pandang dengan apa pemberian Allah tu? Kita pandang apa iman sekalian? Kalau Allah bagi rumah besar, kereta Ferrari, Bugatti Veyron, duit berjuta-juta, berbilion-bilion, agak-agak apa? Biasanya kita akan nampak sebagai keuntungan. Biasanya kita akan macam tadi, ini mesti Allah berkati, nanti dulu. Ayat ni mengatakan semua yang tadi mas sekalian, dan boleh jadi kat kita untuk apa? Linaftinahum fi, untuk Allah uji mereka, untuk kami cuba mereka dengannya. Biasa kita dengar kesusahan je, kita kata sabarlah, ni ujian Allah, sabar ya nak, ni tengah susah ni, nanti Allah bagilah, nanti senanglah kita. Dia tak nampak senang tu ujian juga. Ni kesilapan juga. Walhal susah ke senang ke, dua-dua ujian. Tetapi yang dinukilkan dalam Quran, ujian kesenangan itu lebih dahsyat. Kata Allah, linaftinahum fih, untuk kami cuba mereka dengannya. Dan kata Imam Ibn Katsir mengenai firman linaftinahum fih, untuk kami cuba mereka dengannya, Qatadah berkata supaya kami menguji mereka. Dan Allah mengatakan bahawa kebanyakan mereka gagal menghadapi ujian kesenangan. Tuan-tuan jemaah yang mulia Allah, kita banyak duit hari ni, agak-agak kita nampak benda, nampak pahala. Tak ada duit apa, tak payah cerita lah. Tak ada duit kan, ni dah ada duit. Apa nak nampak ni? Nak nampak benda ke nampak pahala? Payah ni nak bincang bab ni. Sedangkan di sini larangan untuk melihat dunia dengan pandangan yang menguntungkan. Bermaksud kita ada duit itu belum untung, maka ada duit itu ujian, nak uji. Surah As-Sad ayat 35 tadi, Nabi Sulaiman doa, dia lupa nak bagi tahu bahawa Nabi Sulaiman pun jawab dalam surah An-Naml ayat 40 ketika dipuji oleh Ratu Balqis tentang harta yang banyak tadi. Yang mana doa tu makbul, Nabi doa, Rasul kan. Tahu apa jawab Nabi Sulaiman AS? Ni bijak, ni orang bijak mas sekalian. Semua orang insya-Allah yang di dalam ni boleh jadi bijak. Tapi bijak ni pula hanya dengan pemberian Allah. Ni payah pula. Yu'til hikmata may yasha. Jangan ingat bijak ni dengan usaha kita sendiri, tak. Dia adalah satu hidayah pada Allah. Bila Allah buka hijab itu, dia akan jadi orang bijak. Orang bijak orang apa? Orang yang mampu convert dunia jadi akhirat. Tu bahasa mudah. Lalu Nabi Sulaiman jawab pada surah An-Naml ayat 40, haza min fadli rabbi, ini kurniaan daripada Rabbku. Tuan-tuan, jemaah yang mulia Allah, bukan senang kita nak pandang dunia ni kurniaan Allah tau. Bukan senang mas sekalian.
Sebab kebanyakan manusia melihat hasil usaha dia. Genetik korun ni ada, jangan main-main. Genetik korun ni. Ini tak jauh lah mas sekalian. Ketika ditanya oleh Nabi Musa AS, korun ni sepupu Nabi Musa AS, waktu mengending dengan Nabi Musa, jadi berharta tu sebab mengending dengan Nabi Musa AS, minta formula buat emas. Bukan buat, kita emas kena cari. Korun bancuh emas. Dia boleh bancuh formula jadi emas. Mukjizat Nabi Musa AS, kongsi formula. Ketika ditanya, Allah rakamkan kata-kata Korun, ini sebab kebijaksanaan aku dan usaha aku. Boleh dia kata begitu, rasa tak sedar diri katakan. Kita pun sama ya mas sekalian. Kita kena faham. Sebab ramai orang ni, bila kata susah tadi kan, susah ujian, bila dapat senang dia nampak diri dia. Ini bukan senang nak nampak ni, wallahi mas sekalian, bukan senang. Bila dapat dunia, kita nampak hazam min fadli rabbi, ini kurniaan daripada Rabbku. Untuk apa? Untuk menguji aku. Nabi Sulaiman alaihi jawab, linaftinahum. Sama. Ujian. Uji apa? Nak tengok kita ini boleh terjemahkan jadi pahala atau tidak. Itu ya. Semua perkara dunia ini adalah terjemahan dosa atau pahala. Kita kena convert dua perkara ini. Maka di sini juga ada hadis Nabi SAW, hadis kursi daripada Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi azan isya. Sudah? Tak apa, kita bagi lalu azan, kita baca hadis ni kemudian kita buat kesimpulan. Khair. Allahu Akbar, Allah. Allah.
Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi salatul qiyam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama mahmud innaka la tukhlif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit, kita sambung hadis kursi tadi berkenaan dengan tentang bagaimana bila kata nak menjadikan kebijaksanaan ni sebagai amalan dalam hidup kita. Bagaimana ini mas sekalian? Maka adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini hadis kursi. Ya abna Adam, tafarruq li'ibadati amla sadra, ghina wa asudda faqra. Wa in lam taf'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqra. Yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutup kemiskinanmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan tidak pula aku menutupi kemiskinanmu. Dan hadis yang lain, rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahida hammal ma'adi kafahu Allahu hammad dunya wa man tasha'abat bihi al-humum fil ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyil awdiyati halak. Yang bermaksud, barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu sahaja, iaitu ketika kembali kepadanya hari kiamat, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan dunianya. Dan barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, maka Allah tidak akan peduli kepadanya di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Dua hadis, satu kursi. Hadis kursi yang pertama merujuk jemaah sekalian, bila kita dah nampak di dunia ini nak jadi orang beruntung, ada orang berpahala, khalas, titik, noktah. Bukan orang berharta, orang berpahala. Maka kita buat duit untuk pahala. Money make pahala. Masa kita ni habis cari pahala sebenarnya melalui harta kita. Tu pergi kerja tu bukan cari harta. Niat tu, tujuan satu. Ada masa untuk pahala, ada anak jadi pahala, ada isteri jadi pahala. Jangan nampak selain itu. Pahala kan semua perkara. Pahala. Mudah-mudahan ya Allah berikan pahala kepada perkara ini. Ni nikmat tamimus solihat. Mudah-mudahan bertambah amal solehku ya Allah. Setiap kali bertambah, patutnya bertambahlah pahala. Bertambah anak, bertambah pahala. Bertambah isteri pun bertambah pahala juga. Bertambah harta mesti kena bertambah pahala. Tapi yang berat kena tanya bertambah pahala, bertambah harta. Harta ditanya dua kali, macam mana dapat, ke mana pergi. Macam mana dapat? Dapat dengan cara yang halal, pergi dengan yang halal. Kalau dapat dengan halal, pergi haram, tak lepas. Dapat haram, pergi halal pun tak lepas. Dapat halal, pergi halal. Kalau anak, dapat anak, kemudian kita didik dengan baik, hasilnya Allah tak tanya. Anak tu jadi apa, Allah tak tanya. Sebab anak tu di luar dah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita mendidik dia, khalas. Sama dengan isteri, didik, tapi tak mau dengar kata, degil juga, melawan. Kita berlepas tangan. Tapi harta tidak, jemaah sekalian, tak boleh lepas tangan. Dapat pun kena tanya, pergi pun kena tanya. Sebab tu
pelik dalam bab ni jemaah sekalian. Kan kita kesimpulkan semua nak jadi kepala ni. Orang nampak Allah takdirkan, ni saya cerita bab isteri. Harta ada hadis, nanti saya bawa matan minggu depan. Hadis, harta bagi seorang lelaki adalah isteri solehah. Harta. Jadi nambah isteri ni adalah menambah pahala sebenarnya. Tapi orang marah banyak sebab tanggungjawab tak jalan. Tapi jarang orang marah tambah harta. Jarang saya dengar orang marah tambah harta. Harta lah yang lebih berat pertanyaannya. Tak marah tambah 2 kereta, 3 kereta, 4 kereta, 5 kereta. Jadi dalam surah An-Naml tadi, saya nak ambil kata Nabi Sulaiman AS, ketika ditanya oleh Ratu Balqis itu, kemudian jawab, qala hazza min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji aku. Harta ni untuk menguji. Jadi masa kita bukan cari harta je mas sekalian. Kesimpulan, orang bijak masa dia tak guna untuk harta, dia tak cari harta. Masa diguna untuk cari pahala. Jadi kita ni sebenarnya mengurus pahala kita lah. Macam mana nak urus pahala? Boleh bentangkan satu perancangan pahala tak? Saya ni banyak duit ni, macam mana jadikan pahala setiap duit saya ni? Bentangkan kat saya, panggil perancangan perancang keuangan, cerita. Patutnya gitu kan. Allah Allah jemaah sekalian, inilah perkara yang kita nak bincangkan dalam hakikat depan ni dalam bab kebijaksanaan. Bila kita faham dalam bijaksana ni, barulah kita akan nampak keseimbangan nanti. Bab tabligh ni sampai dalam kajian kita sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nak masuk bab yang tabligh ni adalah perbahasannya wasatah, dia seimbang. Kiri tidak, kanan tidak, dia dah jadi satu. Itu maksud seimbang tu. Berjaya menyatukan akhirat dan dunia ni jadi sebati. Mengakhiratkan dunia. Itu ayat dia, mengakhiratkan dunia. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Sama ada.